شهر أهل بالهنا رمضان صار ضيفنا شهر أهل بالهنا رمضان صار ضيفنا طوبى لمسلم به قد زاد من ثوابه بفعل أمر ربه فنال أنواع المنى شهر أهل بالهنا رمضان صار. Sesuatu ibadah yang umum, apabila kita menetapkan had dan kaifiatnya dan kita tentukan masanya dan kita menganggap bentuk dan kaifiat itu mempunyai fadilat yang khusus, maka ia termasuk dalam bid'ah. Buktinya apa? Buktinya selawat antara tarawih ni, cara selawat macam tu kita tak baca pada tempat lain. Pernah tak tuan-tuan lepas daripada zuhur, lepas daripada asar, lepas wirid, tuan-tuan baca selawat yang macam tarawih tu? Pernah? Tak pernah? Tak pernah kan? Sebab kalau tuan-tuan baca, orang kata apa? Gila apa dia ni? Kan? Itu bahasa kasar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berada dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Antara akidah ahli sunnah wal jamaah, Allahu mawjudun bila makan, Allah taala ada tanpa tempat. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ustaz di sini teringat satu ungkapan yang berbunyi, kalau disebut Wahabi, ada pula yang marah dan mengamuk. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebelakangan ini kita diviralkan dan dihebohkan dengan kenyataan ataupun dakwaan yang berbunyi sedemikian. Antaranya yang berbunyi, sesuatu ibadah yang umum, apabila kita menetapkan had dan kaifiatnya dan kita tentukan masanya dan kita menganggap bentuk dan kaifiat itu mempunyai fadilat yang khusus, maka ia termasuk dalam bid'ah. Wallahu a'lam. Kemudian mereka membawa contoh. Contohnya perkara yang umum yang disebut kaifiatnya, masanya, seperti berselawat selepas 2 rakaat solat sunat tarawih pada bulan Ramadan. Perbuatan berselawat selepas solat sunat 2 rakaat daripada solat sunat tarawih. Jadi apa yang kita fahami daripada kenyataan yang dibaca tadi, bahawasanya mereka mendakwa, ya, bahawasanya mana-mana amalan kalau dikatakan mesti dibaca pada waktu ini, dan perbuatan itu tidak pernah berlaku di zaman Rasulullah ataupun tidak pernah disebut oleh Rasulullah, tetapi umat Islam melakukannya. Contohnya berselawat selepas 2 rakaat solat sunat tarawih, dan menjadi amalan kita, orang Islam kita, setiap kali selepas 2 rakaat tarawih kita akan berselawat dan berzikir. Jadi itu dijadikan isu. Kononnya itu perkara yang telah ditentukan oleh orang bukan daripada Nabi, maka dikira bid'ah. Kenyataan ini sebenarnya, sidang penonton yang dirahmati Allah, tidak lain dan tidak bukan dari mereka yang membawa pahaman Wahabi. Kenapa? Kerana Wahabi ini, di sisi Wahabi ataupun disebut mafhumul bid'ah 'indal wahabiyyin, pemahaman bid'ah di sisi Wahabi, maknanya Wahabi bila disebut bid'ah, bid'ah maknanya haram, syirik, kufur. Itu bid'ah di sisi Wahabi. Kerana itulah di sisi Wahabi tidak ada bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Dan pegangan Wahabi terhadap isu bid'ah sedemikian salah sebenarnya di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah salah. Kenapa? Kerana di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah bid'ah tu ada dua. Bid'ah ada dua. Pertama bid'ah yang baik dan kedua bid'ah yang buruk. Dan ini berdasarkan ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang terdahulu dan sekarang. Antaranya kenyataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seperti yang disebut dalam kitab yang ditulis oleh seorang ulama hadis, ya. Kita bawa kenyataan daripada ulama hadis, sebab puak-puak Wahabi itu sentiasa mendakwa pakar hadis, sentiasa menjaga CJ, PhD hadis, tapi mereka tidak merujuk kepada ulama-ulama hadis. Ini salah satu
karangan ulama hadis yang terkenal dalam ilmu hadis, iaitu Al-Imam Al-Baihaqi, ya. Al-Imam Al-Baihaqi ini dalam ilmu hadis beliau sampai ke martabat Al-Hafiz. Al-Imam Baihaqi dia menulis satu kitab yang bertajuk Manaqib Asy-Syafi'i. Nama kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Dalam kitab ini beliau meriwayatkan kata-kata Imam Syafi'i, bahawasanya Imam Syafi'i ada menyebut bahawasanya perkara baru yang disebut sebagai al-muhdathat ataupun bid'ah dalam Islam, perkara baru. Maknanya zaman Nabi tak ada, Nabi tak pernah sebut secara zahirnya perkara baru. Ada dua. Ini dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i disebut pada muka surat 369. Tuan-tuan boleh rujuk. Terutama sekali puak-puak Wahabi yang mendakwa pakai hadis, ada PhD hadis, sila rujuk kitab ulama hadis yang tulen ini. Dalam kitab itu Imam Baihaqi meriwayatkan bahawa si Imam Syafi'i menjelaskan bid'ah terbagi pada dua, bid'ah baik dan bid'ah buruk. Dan Imam Syafi'i membawa kenyataan Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar menghukum perbuatan ibadah qiyam syahr Ramadan sebagai bid'ah yang baik. Kata Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadhi, ini senikmat-nikmat bid'ah. Maknanya menunaikan solat sunat tarawih secara berjamaah bid'ah yang baik. Jadi kesimpulannya bid'ah terbagi kepada dua, dan kenyataan ulama ini bertentangan dengan kaedah apa yang dipahami oleh puak-puak Wahabi yang mendakwa mana-mana amalan kalau dihadkan masanya, kaifiatnya dan ini tak ada zaman Nabi, maka itu bid'ah. Maksudnya di sini jamaah dan sidang penonton dirahmati sekalian, puak-puak Wahabi berani mempertikaikan amalan berselawat selepas 2 rakaat solat sunat tarawih atas alasan tidak ada zaman Nabi, dikhususkan pada waktu tertentu. Kenapa nak berselawat selepas 2 rakaat tarawih? Kenapa tak berselawat bila-bila masa? Ini masalah Wahabi. Kita berselawat selepas solat sunat tarawih pun dia orang marah. Kita berselawat depan makam Nabi pun dia orang marah. Tak jadi kerja kalau kita layan puak-puak Wahabi. Jadi isu berselawat selepas 2 rakaat solat sunat tarawih, kata ulama dan kata sebagai ulama, walaupun tidak pernah berlaku di zaman Nabi seperti yang kita amalkan sekarang ini pada bulan Ramadan, tidak ada di zaman Nabi, tetapi tidak haram, kerana ketika itu selepas solat sunat tarawih itu waktu yang baik, yang berkat. Kita tengah beribadah kepada Allah. Apa salahnya kita memuji Rasulullah? Apa salahnya kita berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi puak-puak Wahabi ni tak tahulah kita nak kata apa. Bila kita kata ini pahaman Wahabi, ada pula yang marah. Sikit-sikit Wahabi, sikit-sikit Wahabi. Bila kita tak dedahkan isu ini, ramai anak-anak orang Islam akan terpengaruh. Jadi ini perkara yang menyedihkan. Kesimpulannya, sidang penonton dirahmati Allah, kaedah yang dibawa oleh mereka tadi, dan mereka salah faham terhadap kaedah yang ditetapkan oleh ulama. Sesungguhnya apa yang mereka fahami itu puak-puak Wahabi yang memahami isu bid'ah, mereka tersalah faham, silap, mereka salah. Mereka tak boleh menerima bid'ah yang baik. Di sisi Wahabi bila sebut bid'ah je sesat, masuk neraka. Mana ada bid'ah hasanah? Kerana itulah Wahabi dia mengkafirkan orang Islam yang berselawat selepas menunaikan 2 rakaat daripada solat sunat tarawih, sampai tahap membid'ahkan. Bid'ah dari sisi Wahabi sesat, tuan-tuan. Mereka menyesatkan kita yang berselawat selepas menunaikan, setiap kali kita menunaikan solat sunat 2 rakaat daripada solat sunat tarawih, kita berselawat ramai-ramai. Bila dia akan berselawat, makmum akan ikut di belakangnya. Ini bid'ah ni. Makna di sisi Wahabi bid'ah adalah sesat. Tak percaya, tuan-tuan tanya bid'ah di sisi Wahabi, mereka akan kata apa? Bid'ah ni sesat. Mana ada bid'ah hasanah? Ulama hadis kata ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Wahabi kata tak ada bid'ah yang baik. Bid'ah ni sesat saja. Jadi dakwaan Wahabi yang berpegang dengan pegangan ulama hadis sangat bertentangan dengan ulama hadis. Semoga kita sentiasa memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isu berselawat selepas solat sunat tarawih 2 rakaat itu tak perlu dikelirukan. Jelas tak perlu dikelirukan. Jangan dikelirukan. Wahabi ni dia mengelirukan orang awam. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah Wahabi, Syiah, Hizbut Tahrir dan lain-lain. Maka inilah sedikit sebanyak pencerahan ringkas berkaitan dengan isu ini. Harap-harap di sidang penonton dapat memahaminya. Semoga kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر أهل بالهنا رمضان صار ضيفنا شهر أهل بالهنا رمضان صار ضيفنا طوبى لمسلم به قد زاد من ثوابه بفعل أمر